Salam sejahtera Malaysia. Wow, diam-diam tiba-tiba terus saja membuat kenyataan yang pasti mengejutkan. Ini daripada Hamzah Zainuddin. Pasti akan menggegar ramai sekali rakyat Malaysia. 8 November 2022. Sinar harian. Berapa ramai pun terlibat, kita tangkap dan buang kerja, kata Hamzah Zainuddin. Hui, apa yang terjadi ni? Kementerian Dalam Negeri tidak akan membiarkan mana-mana pegawai dan anggota yang terlibat dalam jenayah sindiket berada lama dalam sesebuah jabatan dan agensi. Demikian kata daripada Menteri Dalam Negeri, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang berkata, tindakan tegas itu termasuk buang kerja dan akan dikenakan terhadap mereka agar kesalahan dilakukan tidak terus membarah hingga mencemarkan nama baik jabatan. Katanya memang kadang-kadang sampai menjadi kanser. Dalam sesebuah agensi, sekiranya kumpulan berkenaan terlampau banyak sehingga menyebabkan agensi itu bermasalah. Katanya jadi tindakan sewajarnya perlu diambil. Jika perlu mengambil tindakan seperti membuang mereka, itu akan dilakukan selepas siasatan terperinci dilakukan, katanya. Ini memang satu perkara yang sepatutnya sudah lama dibuat, bukan baru pilihan raya, baru nak umum. Sepatutnya sudah lama dibuat. Siapa saja yang ada masalah, terlibat dengan salah guna kuasa, dengan sindiket ke apakah, kasih tindakan undang-undang. Kasih tindakan undang-undang. Jangan sampai itu sudah membara, mau dekat-dekat pilihan raya, baru ada suara begini. Katanya tidak kiralah berapa ramai sekalipun kita akan tangkap dan gantikan dengan pegawai-pegawai baru. Jangan risau kalau kita tangkap ramai. Ini bermakna kita selesaikan masalah-masalah yang busuk ini, katanya, kepada pemberita pada Selasa. Beliau berkata demikian ketika beliau mengulas penglibatan daripada pegawai-pegawai Jabatan Immigration Malaysia, daripada Jabatan Immigration Malaysia yang didakwa dipercayai mendalangi sindiket penyeludupan pendatang tanpa izin ke negara ini. Ini betul-betul perlu dibentras. Nanti sedar-sedar negara Malaysia, rakyat asalnya sedikit, pendatangnya banyak. Bikin apa kaya, tapi kekayaan itu daripada hasil wang yang tak betul, itu salah. Media sebelum ini melaporkan seramai 14 individu terdiri daripada 2 transporter warga tempatan dan 12 migran warga Indonesia telah ditahan di Kompleks Custom Immigration dan Kuarantin CIQ bangunan Sultan Iskandar BSI di Johor Bahru. Jabatan Immigration Johor kini giat memburu pegawainya yang dipercayai telah mendalangi kegiatan tersebut. Hamzah Zainuddin yang merupakan adalah penyandang kerusi Parlimen Larut ditemui dalam Majlis Ramah Mesra Calon Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Dun Larut di Dewan Majlis Daerah Selamat di Sungai Bayor di sini. Oke, so kamu boleh komen, kamu setujukah kalau mereka ditangkap dan dibuang daripada kerja? Saya pikir sebelum mereka kerja dulu, mereka sudah pergi buat aku janji, waktu interview sudah diberitahu, ada lagi psikometrik dan sebagainya. Jadi sudah jadi pegawai, sudah terdesak, sanggup buat apa saja. Yang menjadi mangsa negara Malaysia, yang menjadi mangsa adalah kedaulatan negara kita sendiri. So jangan main-main dengan kedaulatan Malaysia. Sesuatu perlu dilakukan sebelum menjadi lebih teruk dan menjadi parah. Oke, so tinggalkan komen kamu. Denyut Nadi, Suara Rakyat, terus bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Terkini ini tuan-tuan dan puan, akhirnya tersebut bergegar jugalah nama Tun Mahathir di media sosial. Selama ini yang selalu disebut nama Zahid, nama Ismail Sabri, Tomat Hasan, Rafizi, Anwar, siapa lagi? Samuddin Hussein dan ramai lagi. Tapi kali ini Tun Mahathir pula. Giliran Tun Mahathir kena jawab. SPRM digesa untuk siasat dakwaan Tun Mahathir. Apa yang Tun Mahathir dakwa ni? Timbalan Presiden Bersatu, yaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menggesa supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau dikenali sebagai SPRM untuk mempercepatkan
siasatan terhadap dakwaan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia. Beliau berkata bekas Perdana Menteri itu mendakwa wujud satu perjanjian daripada pengerusi Pakatan Harapan PH dan juga Datuk Seri Anwar, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pengerusi Barisan Nasional BN, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, untuk menggugurkan pertuduhan rasuah. Wow, ini perlu disiasat betul atau tidak, ya, betul atau tidak. Jangan kasih gugur pertuduhan rasuah, jangan campur tangan, ya. Katanya, saya amat terkejut dan terganggu dengan kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir pada 6 November 2021 yang lalu yang mendakwa terdapat perjanjian sulit di antara Anwar dan juga Ahmad Zahid. Nah, yang ini kena jawab 3 orang lah. Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim dan juga Mahathir. Perjanjian tersebut didakwa bahawa terdapat persetujuan untuk menggugurkan tuduhan rasuah terhadap Ahmad Zahid Hamidi sekiranya Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Betul atau tidak ini Anwar kena jawab. SPRM sila siasat. Kalau memang betul, kena siasat. Selain itu, sebagai balasan dilantik sebagai Perdana Menteri, Anwar juga perlu bersetuju untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak daripada penjara, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Wow. Ahmad Faisal berkata perkara itu adalah serius memandangkan ia membabitkan kepentingan negara, kepercayaan orang ramai terhadap sistem keadilan negara Malaysia, dan juga akan mempengaruhi keyakinan pelabur terhadap negara Malaysia. Pada masa yang sama, katanya, ia juga membabitkan masa depan negara, sama ada mematuhi kedaulatan undang-undang atau kedaulatan politik. Katanya, rakyat Malaysia seharusnya berhak mengetahui kebenaran, terutamanya kerana Anwar adalah calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan. Selain dakwaan ini juga datangnya daripada seorang negarawan dan juga bekas Perdana Menteri. Pendedahan ini juga mesti dilihat dalam konteks peristiwa yang berlaku pada 2 September 2020. Ketika itu Anwar secara terbuka mendakwa memperoleh majoriti kuat dan meyakinkan untuk membentuk kerajaan baru. Walaupun didesak pada ketika itu, Anwar enggan untuk menyatakan dari mana beliau mendapat bilangan sokongan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan, katanya. Beliau berkata, ketika itu juga jelas bahawa jumlah sokongan hanya boleh diperolehi daripada Ahmad Zahid Hamidi dan UMNO. Namun, katanya, hampir 2 tahun kemudian, iaitu pada April 2022, Anwar terlambat mendakwa bahawa beliau tidak dapat membentuk kerajaan pada September 2020 adalah kerana enggan bersetuju untuk memberi jaminan membebaskan mereka yang terbabit dalam tuduhan rasuah. Katanya, jika penjelasan terlewat ini benar, kenapa Anwar mengambil masa hampir 2 tahun untuk berkata demikian? Mengapa beliau tidak mendedahkan perkara ini pada tahun 2020? Oleh itu, penjelasannya pada tahun 2022 adalah tidak meyakinkan. Tambahnya lagi, maka peristiwa yang berlaku pada September 2020 ini pastinya menjadikan pendedahan Tun Dr. Mahathir pada 6 November 2022 sebagai satu perkara yang membimbangkan semua rakyat Malaysia, katanya. Ahmad Faisal berkata, jika benar perjanjian sedemikian sudah dibuat, ia akan menjadi perjanjian untuk melakukan salah guna kuasa secara terang-terangan sekaligus melanggar Akta SPRM. Justru, katanya, saya menggesa SPRM untuk menyegerakan siasatan terhadap dakwaan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ini, katanya. Memandangkan ia membabitkan kepentingan awam, maka sepatutnya juga hasil siasatan didedahkan kepada umum. Okey, so itu saja. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.